وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج أميق. الله أكبر الله. Firman Allah Subhanahu wa taala, serukanlah kepada manusia supaya mengerjakan haji. Nescaya datanglah mereka ke Baitullah Al-Haram. Ada yang berjalan kaki, ada yang menaiki kenderaan daripada negeri-negeri yang jauh. Seruan suci itu bergema di sanubari tiap-tiap 500 juta umat Islam di alam ini. Bagi mereka ini, seruan itu kini mendesak lebih-lebih lagi teringat sabda junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang memiliki bekalan dan kenderaan yang boleh menyampaikan dirinya ke Baitullah Al-Haram tetapi tidak pula mengerjakan haji, maka di atasnya itu akan dimatikan sama ada seperti kematian Yahudi atau Nasrani. Hajju qabla an tahijju. Tunaikanlah haji sebelum datang halangan melintangimu. Hanya sekali sahaja seumur hidup difardukan kita mengerjakan haji. Itu pun jika ada kemampuan. Kepada mereka yang pergi ini kita berdoa, zawadakallahu taqwa wa ghafara zambaka wa wajjahaka lil khairi haitsu tawajjahta. Mudah-mudahan Allah membekalkan kamu takwa dan ia mengampuni dosa kamu dan ia mengurniakan kepada kamu segala kebaikan di mana-mana sahaja kamu pergi. Di antara lebih 5,000 umat Malaysia yang menyahut seruan suci Allah itu pada tahun 1965 ini, termasuklah ketua negara kita, Duli-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Satu upacara keberangkatan yang gembilang diadakan di lapangan terbang Kuala Lumpur. Rakyat dan pucuk pemimpin kerajaan Malaysia, Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman mengiringi Seri Paduka Baginda dengan doa mudah-mudahan Allah menjayakan Baginda berdua menegakkan rukun Islam yang kelima sebagai umat Islam yang mukminin. Jeddah, pelabuhan kapal dan lapangan terbang adalah pintu masuk ke Tanah Suci Mekah. Jemaah haji 10 tahun dahulu mungkin terpegun dan sesat di dalam bandar yang sedemikian pesat dan cepat kemajuannya. Hari ini, Jeddah sambil menerima bakal haji setahun sekali, mengusahakan minyak dan besi serta simen di kilangnya sepanjang tahun. Tahun hadapan diadakan pula televisyen. Di pelabuhan Jeddah, kapal Kuala Lumpur adalah di antara lebih 100 buah kapal yang membawa bakal haji dari 7 lautan. Setengah daripada bakal haji itu sudah pun berpakaian ihram memasuki niat umrah dan haji di Ya Lam Lam, iaitu mikat bagi mereka yang datang dari Laut Yaman dan Asia Tenggara. Di lapangan terbang Jeddah yang menerima kapal terbang haji tiap-tiap 10 minit, kini menunggu keberangkatan tiba tetamu dan bakal haji yang teragung di dalam tahun Hijrah 1384 ini, Al-Malik Malaysia dengan kapal terbang khas Syarikat Penerbangan Malaysia.
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong diiringi oleh Encik Snu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran, disambut dengan ghairahnya oleh Yang Maha Mulia Al-Malik Faisal As-Saud, Raja Negeri Arab Saudi. Satu kehormatan istimewa diberi ke bawah duli Raja kita dalam istiadat mengalu-ngalu Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Satu ketika bersejarah dalam riwayat tanah air kita. Sejak kerajaan Melayu Melaka mula memeloki agama Islam 500 tahun yang lalu, inilah kali pertama Raja kita membuat kunjungan rasmi ke negeri kelahiran agama suci. Satu nikmat merdeka yang tak mungkin dikecap jika negara kita masih di bawah sebarang bentuk penjajah. Raja kita seterusnya dialu-alu oleh ketua-ketua perwakilan asing dan juga para penuntut kita. Kemudian, perangkatan diraja pun terus menuju ke Istana Tetamu, tempat persemayaman Seri Paduka Baginda dan rombongan diraja. Sebagai membalas hormat Raja Arab Saudi, Seri Paduka Baginda pun berangkat mengunjungi Duli Yang Maha Mulia Al-Malik Faisal. Baginda mengucapkan terima kasih atas jemputan Al-Malik Faisal melawat negeri Arab Saudi sambil menunaikan haji di negara pendukung agama Islam ini. Baginda Al-Malik Faisal amat dikasihi rakyat kerana adil dan cekap memerintah negeri serta maju lagi progresif dalam cita-citanya. Seperti almarhum Al-Malik Abdul Aziz, Baginda menumpukan segala tenaga dan usaha untuk meninggikan taraf hidup rakyat dan menempatkan kembali negeri Arab Saudi sebagai negara yang terkemuka di dunia. Pada malam harinya, diadakan pula majlis santapan menghormati Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Sebelum majlis dimulakan, Seri Paduka Baginda disambut oleh kerabat diraja dan duta-duta asing. Sejarah baru negeri Arab Saudi bermula tepat awal kurun 20 tatkala Al-Malik Abdul Aziz masuk ke bandar Riyadh dan meruntuhkan segala perbalahan di antara beberapa puak dan suku bangsa hingga bersatu padu seluruh negara. Negeri yang dahulunya bergantung atas hasil orang naik haji, kini dialihkan pandangan ke hasil yang lain hingga terdapat minyak dalam tahun 1936. Dengan minyak ini, maka licinlah perjalanan rancangan-rancangan kebajikan masyarakat dan iktisad. Di samping itu, kerajaan Saudi menjunjung tinggi tanggungjawab rohani sebagai pembela konsep Islam dan segala lunas-lunas ajarannya. Esoknya, ke Kedutaan Besar Malaysia. Seri Paduka Baginda diiringi oleh Tuan Syed Ahmad Jamalulil disambut oleh pegawai-pegawai kedutaan. Sibuknya kedutaan sebagai tempat tumpuan bakal haji dan penuntut-penuntut yang dahagakan khabar tanah air diterangkan oleh Datuk Haji Kamarudin, Duta Besar Malaysia di negeri Arab Saudi. Madinatul Munawwarah, bandar mulia lagi dimuliakan.
Bandar Madinah ialah yang menyambut dan menaungkan Nabi Muhammad SAW sewaktu baginda berhijrah dari Mekah 1384 tahun dahulu. Perbuatannya itu untuk mengelakkan tumpahan darah sewaktu kafir Majusi di Mekah hendak membunuhnya kerana mengembangkan agama Islam, mengasyakan Tuhan bertentangan dengan ajaran berhala-berhala mereka. Di bumi Madinah ini juga Nabi wafat dan dimakamkan di Masjid Nabi. Kota Madinah mula dibina oleh Pesuruh Jaya Muhammad ibni Ishaq 236 tahun setelah Nabi berhijrah. Pada hari ini, bandar suci Islam yang kedua ini mempunyai segala alat kemudahan bagi bakal haji, termasuklah perhubungan jalan raya yang berminyak tar dan juga lapangan terbang yang moden. Setiba sahaja di Madinah dengan kapal terbang, Seri Paduka Baginda disambut oleh pegawai-pegawai Saudi dan juga para pelajar Malaysia di Madinah. Ada beberapa tempat di Madinah yang bersabit dengan pergerakan Islam seperti Jabal Nur dan Jabal Uhud, tempat peperangan sengit dengan pihak kafir, serta beberapa buah masjid dan tempat ibadah binaan baginda sendiri. Tetapi pusat para penziarah Islam dari 4 penjuru alam ialah Masjidil Nabawi atau Masjid Nabi. Dibina sewaktu Nabi menjadi Dhaif Ibni Ayyub Al-Ansari selepas berhijrah dari Mekah, masjid ini asalnya hanya 70 hasta panjang dan 60 hasta lebar, batang pokok korma tiangnya dan pelepah pohon korma atapnya. Siap sudah dibina, barulah baginda berkahwin dengan Siti Aisyah di rumah yang tapaknya kini jadi tempat perkuburan junjungan kita. Tiba sahaja di dalam masjid, perangkatan diraja pun bersembahyang tahiyatul masjid. Seri Paduka Baginda menerima kehormatan istimewa dapat bersembahyang di mihrab Nabi. Seterusnya ke makam Nabi dan sahabatnya. Salawatullah dan salam bagi junjungan kita serta Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhum. Kemudian, perangkatan diraja Malaysia pun menziarahi Masjid Quba. Di kampung Quba inilah Nabi kita disambut secara besar-besaran sewaktu hendak masuk ke bandar Madinah dari Mekah. Sangatlah meriah alu-aluan hingga beberapa orang ketua puak atau kaum berebut-rebut mempersilakan junjungan kita jadi dhaifnya. Di dalam beberapa hari di Quba itu, junjungan kita membina masjid ini sebagai masjid tertua sekali, iaitu 1384 tahun usianya. وكان الله بكل شيء عليما. Tanah perkuburan Al-Baqi', tempat dikuburkan keluarga dan sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, bunda susu junjungan kita Siti Halimatus Sa'diyah, putera Rasulullah Sayyidina Ibrahim, kesemua isteri junjungan kita kecuali Siti Khadijah dan Siti Maimunah. Di Jabal Uhud pula, di antara yang mati syahid, ayahanda saudara Rasulullah sendiri, Sayyidina Hamzah, pahlawan Islam yang terkenal.
Di istana tetamu di Madinah, Seri Paduka Baginda dikunjungi oleh penuntut-penuntut yang menghadap Baginda serta mempersembahkan cenderamata dengan lafaz taat setia kepada Baginda dan negara. Baginda menasihatkan mereka supaya mengekalkan nama baik Malaysia. Sekembali ke Jeddah dari Madinah, perangkatan diraja pun masuk ke Tanah Suci menunaikan rukun-rukun umrah di waktu malam hari. Makkatul Mukarramah, Bandar Mekah, Tanah Keramat, tanah tumpah darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumi kelahiran agama Islam, agama yang mengakui asalnya Tuhan dengan tiada sekutu baginya, agama yang mempersaudarakan umat manusia seluruh alam, agama yang menegakkan hidup rukun damai di dunia dan menjaminkan syurga dan firdaus di akhirat. Di sini juga diturunkan Tuhan wahyi kepada Muhammad, dan di antara 114 surah di dalam Quran, 92 diturunkan di Mekah dalam tempoh 13 tahun Muhammad menjadi Nabi sebelum berhijrah ke Madinah. Kebanyakan surah-surah di Mekah itu menumpukan perkara tauhid dan amalan antara manusia dengan Tuhan. Satu peristiwa di Mekah yang khusyuk tapi membanggakan umat Malaysia, istiadat membasuh Kaabah. Raja kita diberi setinggi-tinggi kehormatan melangsungkan istiadat ini berserta dengan Al-Malik Faisal. Baginda berdua memulakan dengan tawaf sunat mengelilingi Kaabah. Mengikut riwayatnya, Kaabah telah dibina 6 kali. Mula-mula oleh malaikat sebelum manusia dijadikan Tuhan. Kemudian Nabi Allah Adam, selepas itu Nabi Ibrahim dan puteranya Ismail, dan seterusnya oleh kaum Quraisy. Setelah rosak di dalam peperangan Yazid, dibina semula oleh Khalifah Abdullah, tetapi silap kaedah asalnya dan diperbetulkan oleh Panglima Hajjaj. Hajarat Aswad atau batu hitam dikehendaki supaya bakal haji kucupnya jika dapat, atau sekadar dengan isyarat sahaja. Asal-usul batu itu hanya Tuhan sahaja mengetahuinya. Ianya sebagai batu penjuru Kaabah, tempat memulakan tawaf. Selesai tawaf, semayang sunat di makam Nabi Ibrahim, iaitu sebuah batu pejal dibawa oleh Ismail untuk bersama-sama ayahnya Nabi Ibrahim berdiri memerhatikan pembinaan Kaabah. Tamat semayang sunat tawaf, barulah dimulakan istiadat membasuh Kaabah. Baitullah ini dibasuh setahun sekali sewaktu bulan haji mengikut firman Tuhan. Ingatlah ketika kami jadikan Kaabah tempat manusia berziarah dengan aman sentosa. Sebab itu, ambillah olehmu makam Nabi Ibrahim menjadi tempat sembahyang. Dan kami perintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail supaya membersihkan Kaabah untuk orang-orang yang tawaf dan untuk orang-orang yang beribadat di masjid dan orang yang rukuk dan sujud. للطائفين والعاكفين والركع السجود. Sewaktu di Mekah, para pelajar dan penuntut mengambil kesempatan menghadap Seri Paduka Baginda berdua. Bagi setengah-setengah mereka, inilah kali pertama bertemu wajah Baginda kerana kian lama meninggalkan tanah air menuntut agama suci. Seri Paduka Baginda mengingatkan mereka supaya memahami benar-benar ajaran Allah supaya dapat dipertunjukkan kelak kepada umat Malaysia cara-cara hidup bahagia di dunia dan di akhirat.
Salah satu kemudahan bagi bakal haji Malaysia ialah rumah sakit yang berhampiran dengan Masjidil Haram. Rawatan sungguh memuaskan, tetapi kaki tangan dan bangunannya terlalu sibuk bagi bakal-bakal haji yang makin bertambah tiap-tiap tahun. Seri Paduka Baginda melafazkan kata-kata penawar kepada yang uzur ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Hari Jumaat di Masjidil Haram. Selama 13 hari di negeri Arab Saudi, satu pengalaman yang tak mungkin dilupakan oleh rombongan di Raja Malaysia. Semayang Jumaat dengan hampir 300,000 manusia dari berbagai-bagai bangsa di dalam masjid berhadapan tepat dengan Kaabah, kiblat kita. Pada 8 hari bulan Zulhijjah, masing-masing pun bersiap mengerjakan haji. Bagi haji tamattu', masuklah ia dalam keadaan ihram atau larangan semula sambil berniat menunaikan haji. Dan beramai-ramailah meninggalkan Mekah menuju mula-mula ke Mina, kira-kira 4 batu jauhnya daripada bandar suci itu. Masing-masing dengan daya upaya sendiri. Ada yang berjalan kaki, ada yang berunta, ada yang dibumbung kereta. Pada keesokan harinya, puncak amalan haji, wukuf atau berhenti di Padang Arafah. Padang mengenal Tuhan, tempat tumpuan lebih 1 juta umat manusia dari seluruh alam. Di sinilah tiada tuan, tiada hamba, tiada kaya, tiada miskin. Milik masing-masing hanya kain ihram dan amal ibadat di dada. Pernah Rasulullah berkhutbah di Jabal Rahmah supaya bersaudara sekalian umat Islam tanpa berkelas atau berkasta. Sesungguhnya Tuhan memandang tinggi mereka yang mengikut perintahnya. Haji atau tidaknya seseorang itu bergantung kepada sempat atau tidaknya ia tiba di Padang Arafah waktu Zuhur 9 Zulhijjah. Dari zuhur hingga gelincir matahari, beramallah masing-masing di dalam khemahnya dengan membanyakkan memuji Allah, tasbih dan tahlil, salawat dan doa, dan sentiasa bertalbiah yang mengandungi makna, aku mentaati Engkau ya Tuhanku, tiada sekutu bagi Engkau. Aku mentaati Engkau, segala pujian dan nikmat bagi Engkau, dan demikian kerajaan. Tiada sekutu bagi Engkau ya Tuhanku. Kemudian bermalam pula di Muzdalifah, tempat mengambil batu untuk melontar di Mina waktu subuh esok. Selesai melontar, bercukur atau bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Seterusnya ke Mekah.
Setelah ihram dan wukuf di Arafah, sekarang tibalah ketikanya menegakkan rukun haji yang ketiga. Tawaf dalam Masjidil Haram mengelilingi Kaabah menurut perintah Allah Subhanahu wa taala, wal yatawaffu bil baitil atiq, dan tawaf mereka mengelilingi rumah Allah yang telah lama. Tawaf bermula di penjuru Batu Aswad sebanyak 7 kali dengan doa yang berlainan tiap-tiap pusingan. Bagi bakal haji yang khusyuk, ia melupakan dirinya dalam mengenangkan Tuhan yang asa. Itulah kebesaran tawaf. في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Selepas tawaf, sa'i atau berlari-lari sebagai rukun haji yang keempat. Di sinilah mengikut riwayatnya, Siti Hajar, isteri Nabi Allah Ibrahim, berlari-lari di antara Bukit Safa dan Marwah 7 kali, iaitu sejauh 1 batu mencari air untuk anaknya Ismail. Pada kali ke-7, membuatlah air di samping Ismail pada tempat yang sekarang jadi Telaga Zamzam. Amalan sa'i ini kini jadi satu rukun haji, lambang kesabaran. Selesai sa'i dan bersyukur bagi mereka yang belum membuatnya, maka tamatlah rukun haji kecuali 2 amalan wajib. Bakal haji pun kembali semula ke Mina untuk menunaikan 2 kewajipan itu. Bermalam dan melontar di Mina pada hari Tashrik, iaitu pada 11, 12 dan 13 hari bulan Zulhijjah, seperti firman Allah, berzikirlah pada beberapa hari yang tertentu. Barang siapa bersegera dalam 2 hari, tiadalah ia berdosa. Dan barang siapa yang terlambat, tiadalah ia berdosa. Demikian juga bagi orang yang memeliharakan diri dari kejahatan. Takutlah kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu bakal dihimpunkan kepadanya. Sementara itu, pada Hari Raya Haji, Seri Paduka Baginda mengunjungi Al-Malik Faisal di Istana Mina. Seri Paduka Baginda melafazkan rasa terhutang budi atas segala kemudahan yang disediakan untuk menunaikan fardu haji. Baginda menyemput Al-Malik datang mengunjungi Malaysia. Al-Malik Faisal menerima baik jemputan itu. Di tempat persemayaman Baginda di Mina pula, tiba putera mahkota Arab Saudi mengucapkan tahniah dan syukur. Selamat selesai Seri Paduka Baginda menunaikan haji. Selepas maghrib, berhimpun pula jemaah haji Malaysia menghadap Seri Paduka Baginda mengucapkan selamat Hari Raya Haji dan syukur selamat pada Tuhan. Kepada jemaah haji, Seri Paduka Baginda berpesan untuk berdoa di Masjidil Haram supaya selesai sengketa yang tak bermakna di antara sesama seketurunan dan seugama itu. Para hajjah yang mukminat pula menghadap Seri Paduka Baginda. Raja Permaisuri Agong menanyakan khabar dan layanan yang mereka terima. Bismillahirrahmanirrahim. واذكروا الله في أيام
Mulai keesokan harinya, iaitu 11 Zulhijjah, manusia berpusu-pusu menunaikan wajib melontar pada hari tasyrik. Mula-mula di Jamratul Ula, kemudian Jamratul Wusta dan Jamratul Aqabah. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن Ketiga-tiga batu ini adalah dilambangkan sebagai durjana atau kejahatan, dan umat Islam dikehendaki menjauhkan diri dari segala kejahatan dan melontarkannya keluar dari lubuk hati sebagaimana Tuhan merejam syaitan keluar dari syurga. Setelah selesai rukun dan wajib haji, sebelum meninggalkan tanah suci, bertawaf wadaklah sekalian sebagai ucapan selamat tinggal dengan doa, "Ya Tuhanku, janganlah dijadikan ziarah ini yang akhir di Baitullahil Haram. Tetapi sekiranya ditakdirkan demikian, berikanlah syurga sebagai gantinya. Aku tetap mentaatimu, ya Tuhanku. Labbaik Allahumma labbaik." Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kini bersurailah para haji. Lebih 1 juta umat, termasuklah raja kita, meninggalkan tanah suci kembali ke tanah air masing-masing. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi yang takut pada Tuhan, insaflah ia akan rahmat dan hidayah yang dikurniakan Allah kepadanya di tanah suci ini. Akan bertambah giatlah ia mengamalkan perintah Allah dan ajaran Nabi agar berjaya di dunia dan berbahagia di akhirat. Hayya 'alas salah. Segala amal ibadat di bumi mulia ini tetap tersemat di dalam dada. Tetapi perkara yang tak akan luput dari ingatan ialah persahabatan karib dan layanan istimewa kerajaan dan umat Arab Saudi kepada perangkatan diraja Malaysia. Selamat tinggal dan terima kasih. Kini selamatlah sudah fardu haji tiang kelima rukun Islam. Atas Allah saja untuk menerimanya. Bagi umatnya yang saleh, labbaik Allahumma labbaik.